kita tengok sekarang ni soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3, okey, sama sahaja bendanya iaitu kita ada persamaan kita adalah y sama dengan 3 tambah x tolak x kuasa 2. Okey, sekarang ni dikata cari fungsi kecerunan. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, fungsi kecerunan tu macam mana? Okey, so fungsi kecerunan, okey, kecerunan ialah dy over dx. Okey, fungsi kecerunan ialah sama dengan dy over dx. So, nak cari dy over dx dengan menggunakan prinsip pertama, maknanya kita kena gunakan delta y sama dengan delta x terlebih dahulu. Jadi disebabkan 3 ni tidak ada tidak ada x, maka secara automatiknya dia tidak akan dilaksanakan apa-apa nilai ke atas dia. Sebab yang kita usik hanyalah yang melibatkan x dan y sahaja. Sebab kita buat terhadap x. Sekarang ni apa yang kita ubah adalah terhadap x. Maka kat sini kita akan dapat maka kat sini kita akan dapat delta x. So delta x. Jap. Kita akan dapat buat kurungan dulu. Kurungan. Kita akan dapat kat sini x tambah delta x. Tutup kurungan tolak x. And then belakang tu kita ada tolak x kuasa 2 kan. So tolak. Tolak in bracket. Sama juga konsepnya. Maka kat sini kita akan dapat x tambah delta x kuasa 2. So tolak dengan apa? Tolak dengan negatif x kuasa 2. Tolak dengan negatif x kuasa 2. So lepas tu kita buka segala kurungan yang ada. Ni kita curi kawasan depan sikit sebab takut bertembung dengan yang sebelah. So delta y sama dengan x tambah delta x tolak x. Tolak. Yang ini kekalkan dulu dalam kurungan. Cuma kita selesaikan. Kita selesaikan pengembangan ini. Jadi kita akan dapat x kuasa 2 tambah x darab delta x darab dengan 2. So kita akan dapat 2x delta x. Kemudian tolak dengan tolak pula. Tambah lagi sekali. Delta x kuasa 2. So kita akan dapat in bracket delta x kuasa 2. Kemudian tolak. Tolak dengan sebab sini jap. Kita ambil tadi kita ambil ni sebagai positif. Kita letak negatif tu di luar kan. Maknanya kat sini pun dia akan jadi sama juga. Konsepnya akan jadi sama juga. Dia tidak akan berubah lah maknanya. Sebabkan kita ambil sama kan. Cuma bezanya sekarang adalah bezanya sekarang adalah jap. Kita padam sikit. Di dalam dia x kekal x. Cuma bezanya kat sini dia akan jadi tambah. Sebab tadi yang depan sini adalah negatif, maka sebelah sini lawannya akan jadi tambah. Dia konsep dia begitu. So kita akan jadi sini kita akan dapat tambah x kuasa 2. Lepas tu tutup kurungan. Yang ni yang selepas dia lah. Yang ni soalan lain sudah kan? Yang ni soalan lain dah. Yang ini Jadi kita kembangkan lagi. So delta y sama dengan x. Tambah delta x. Sebelum tu kita tengok x dengan x ada dah boleh potong. So kita tak payah dah nak buat 2-3 kali. Kita terus potong. Kita ambil yang penting-penting je dulu. Jadi kita akan dapat delta x tolak. Yang ni dah boleh buka kurungan dia. So kita dapat tolak x kuasa 2 tolak 2x delta x. Kemudian tolak dengan in bracket delta x kuasa 2 tambah dengan x kuasa 2. Sekali lagi kalau kita tengok kat sini kita ada negatif x kuasa 2 dengan positif x kuasa 2. So kita boleh terus potong. Jadi kita teruskan dengan delta y sama dengan delta x
Okey, tolak 2x. Delta x tolak dengan delta x kuasa 2. So, factorize, permudahkan. Jadi kita akan dapat delta y sama dengan delta x in bracket 1 tolak 2x tolak delta x. Okey, sebab kita dah keluarkan. Jadi kita akan dapat kat sini delta y over delta x adalah sama dengan 1 tolak 2x tolak delta x. Okey. Teruskan. Okey, teruskan dengan menggunakan prinsip yang pertama. So, nak cari dy over dx sama dengan, okey, apa yang berlaku adalah kat sini had. Okey, had apa? Delta x kepada kosong bagi delta y over delta x. And then gantikan nilai. Okey, so kita akan dapat had delta x kepada kosong. Okey, so yang ini bersamaan dengan 1 tolak 2x tolak delta x. So kita akan dapat dy over dx. Teruskan. So gantikan yang mana terlibat dengan delta x ada belakang sekali kan kosong. So 1 tolak 2x tolak kosong. Jadi dy over dx kita adalah sama dengan 1 tolak 2x. Okey, jadi selesailah. Jadi kalau kita tengok jawapan dia pun kita akan dapat 1 tolak 2x. Okey. Maknanya konsepnya adalah sama. Kat sini kenapa kita berubah jadi positif? Sebab dia asalnya adalah negatif. Kalau asalnya di sini positif, maka dia akan berubah menjadi negatif. Okey, sebab apa? Sebab dia asalnya positif, dekat sana negatif kan? So bila sini negatif, dia akan jadi negatif jadi positif. Itu konsep dia. Sebab itu kat sini dia berubah. Sebab yang kita usik adalah nilai yang di dalam, bukan nilai yang di luar. Okey. So selesailah untuk soalan nombor 3. Baik, sekarang ni kalau ada persoalan boleh tanya sebelum kita beralih kepada prinsip pertama. Sudah selesai. Okey, kita akan lihat kepada pembezaan untuk pembezaan untuk apa? Untuk peringkat yang pertama. Okey. Pembezaan peringkat pertama jauh lebih mudah daripada pembezaan yang menggunakan prinsip pertama. Rule dia tu jauh lebih mudah. Okey, kita akan lihat menggunakan contoh. Okey, ni dia bagi formula Formula dia ginilah lebih kurang y sama dengan ax to the power of n. Okey, so apabila kita bezakan dy over dx. Okey. Apabila kata dx ini, maknanya kita kena tengok ada tak pemboleh ubah x. Kalau ada pemboleh ubah x, maknanya kita baru boleh jalankan kita punya pembezaan. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Okey. So, situasi dia kalau macam gini kan. Y sama dengan ax kuasa n. So, dy per dx. Kita nak cari dia punya fungsi kecerunan dia. Jadi, sama dengan apa? A kekalkan A dekat depan. Okey, A tu kekalkan, tak perlu ubah apa-apa. Okey, kemudian kuasa ni N ni, okey, kuasa N ni bawa ke depan. Jadi A darab dengan N jadi AN. Seterusnya, okey, X, okey, pemboleh ubah X, kuasa N tolak 1. Dia punya rule dia atas ni N bawa ke depan, N bawa ke depan turun ke bawah sini. Darab dengan A jadi N tolak 1. Ini adalah dia punya formula. Ni formula dia ni. Okey, kita akan lihat menerusi contoh untuk lebih faham bagaimana konsep-konsep tersebutlah. Okey. Kita tengok muka surat yang berikutnya, ada tak dibagi contoh? Okey, kat sini tak ada lagi. Seterusnya, okey sini contoh 4. Okey, so contoh 4 di muka surat 40, kamu boleh rujuk buku teks. Okey, tengok dia kata bezakan setiap yang berikut terhadap x. Okey, so ini kita ada fungsi yang pertama negatif 2/3 x kuasa 6. Bezakan terhadap x. Okey, apa yang kita nak buat? D. Okey, D itu adalah beza, differentiate, differentiate, bezakan. Okey, so D untuk persamaan apa? Persamaan negatif 2/3 x kuasa apa? Kuasa 6.
Okey, nak bezakan terhadap apa? Terhadap X. Okey, so apa yang akan berlaku adalah yang berada di depan ini, negatif 2/3 ini kita salin sahaja. Okey, so kita salin sahaja negatif 2/3. Kemudian yang kedua, kita lihat kat sini kuasa dia 6. Okey, so kuasa 6 bawa ke depan. Okey, bawa ke depan. Okey, kemudian pemboleh ubah X kekalkan. Okey, dan kuasa dia kat atas ni, 6 ni tolak 1. So kita akan dapat 6 tolak 1. Okey, and then selesaikan. Okey, kita selesaikan. Negatif 2/3 darab dengan 6, maka kita akan dapat berapa? 3 potong sini jadi 6 bahagi 3 jadi 2. Negatif 2 darab 2 dapat negatif 4. So dapat negatif 4. X. Okey, X 6 tolak 1 jadi 5. Maka selesailah kita punya proses pembezaan. Mudah ya kan sebenarnya? Okey. Kita tengok contoh yang kedua pula, B. Okey, B. Kita cuba untuk lihat dengan lebih lanjut. So, Y sama dengan 1/5. Okey, set. Okey, set X. Okey. Sebelum kita teruskan, bila kita jumpa dengan ini, simbol ini, set ini, okey, kita ubah dahulu dia ke dalam bentuk kuasa. So, apa yang akan berlaku adalah, okey, set X ini adalah bersamaan dengan X in bracket kuasa 1/2. Okey, yang ini yang kita kena fahamkan. Bila kita dah tukar, and then dia akan jadi lebih mudah. Maknanya, okey, maknanya sebelum kamu teruskan kepada pembezaan, terbitkan dulu dalam bentuk kuasa, dalam bentuk indeks. So kita akan dapat 1/5. Okey, in bracket, kalau tak nak keliru kan, 1/2. Okey, ada Y sini. So soalan nak apa sekarang ni? Soalan nak bezakan dy terhadap dx. Jadi, nilai yang di depan, 1/5 ini, bawa sahaja, kekalkan di depan, jadi 1/5. Kemudian, okey, kemudian nilai dekat ni, kuasa dia, dia punya indeks dia, okey, bawa ke depan, jadi kita akan dapat 1/2. Okey, next, X, kekalkan dengan X. Okey, kuasa 1/2 dekat atas sana tu, okey, kuasa 1/2, sini kuasa 1/2 kita kena tolak dengan 1. Maka, okey, maka kita akan dapat sama dengan, okey, 1/5 darab dengan 1/2. Tekan kalkulator. 1/5 darab 1/2. Jadi kita akan dapat 1/10. So sini kita akan dapat 1/10. Kemudian X salin sahaja. Okey, kemudian 1/2 tolak 1. Maka kita akan dapat negatif 1/2 negatif 1/2. Baik. Apabila kamu jumpa di sini ada negatif. Okey, X kuasa negatif. Apa yang akan kita ubah? Kita rujuk balik kepada hukum dalam indeks yang kita dah belajar tahun lepas. Okey, so hukum dalam indeks 1/10 ni kekalkan, tak payah ubah apa-apa. Okey, sini maknanya apa ni sebenarnya? Dia kalau dia bersambung ni maknanya dia ada darab. Okey, so 1. Okey, kalau ada kuasa maknanya yang ini kita boleh turunkan dia. X ni kita boleh pindahkan dia, kita boleh ke bawahkan dia. Maknanya dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 1/X kuasa 1/2. Okey, sebab apa? Sebab kita nak hapuskan negatif kat sini, maka kita turunkan X kuasa 1/2 tu ke bawah. Okey, bila dah dapat macam ni, kita sedia maklum. Kita sedia maklum bahawa kalau X kuasa 1/2 bersamaan dengan set X ataupun punca kuasa X. Jadi, kita tukarlah. Okey, so tukar jadi 1/10. Okey, sini darab 1 per punca kuasa X. Jadi, yang atas darab atas, bawah darab bawah. 1 darab 1 dapat 1 per dengan 10 darab set X, maka kita akan dapat 10 set X. Barulah kita dapat jawapan yang akhir. So selesailah. Jadi kalau dalam contoh pun, ni tengok macam mana dia dapat gini kan. So situasi dia daripada sini, kita kena ubahkan dia. Kita bawa dia ke bawah, lepas tu tukarkan X tu kepada set X.
Okey. Boleh tangkap Okey, kalau kata cikgu terlampau laju dan sebagainya, kamu boleh hentikan. Kalau ada apa nama ni soalan yang nak ditanya kan. Kalau tak faham, terus tanya Jangan apa nama ni biar. Pastikan kita faham. Okey, next. Next, kalau kita perhatikan yang ketiga ini, X dia kat bawah. Apa nak buat bila ada X kat bawah? Yang pertama, kita mesti bawa naik atas dulu. Okey, untuk pembezaan sebolehnya biar dia punya pemboleh ubah tu berada di atas. Jangan biar dia ada kat bawah. Okey, maknanya kita kena pindahkan X ni biar dia naik atas. Caranya macam mana? Okey, so kita tengok contoh C. Okey, contoh C. Kat sini dia punya persamaan dia tadi adalah Fx sama dengan 3/8 X2. Fx, okey, Fx sama dengan lupa dah. Okey, 3/8. Okey, 3/8 X kuasa 2. Okey, baik. Jadi, daripada sini, daripada sini, apa yang perlu kita buat? Kita mesti pindahkan 8X. 8 tak payah. Okey, kita hanya perlu pindahkan X kuasa 2 ni naik ke atas. Jadi, apa yang berlaku apabila kita pindahkan naik ke atas? Apa yang berlaku adalah 3/8. Kekalkan dia. Okey, darab dengan X. Okey, kuasa yang 2 positif kat bawah ni, bila kita bawa naik ke atas, dia akan bertukar menjadi negatif. Macam konsep yang tadi yang sebelah sini kan. Kalau dia negatif ke atas, kita turun ke bawah, dia jadi positif. Kalau dia positif di bawah, bila bawa naik atas, dia akan jadi negatif. Dia terbalik. Okey, ataupun orang English kata vice versa. Okey, so yang itu kita kena fahamkan. Dia saling terbalik. Okey, so daripada sini kita boleh selesaikanlah. Kita nak apa tadi? Okey, kita nak pembezaan terhadap X. So maknanya D. Okey, so fungsi kita sekarang adalah dalam sebutan Fx. Beza terhadap apa? Terhadap X. Maknanya yang inilah X ni wujud kan? Jadi 3 kat depan itu 3/8 kekalkan saja, tak perlu ubah apa-apa. Okey, letak dalam kurungan supaya kita tak keliru. Next, yang kedua tengok dia punya kuasa. Tengok dia punya kuasa. So kuasa dia pindahkan bawa ke depan jadi negatif 2. Seterusnya X salin sahaja. Okey, kuasa dekat atas negatif 2. Okey, so negatif 2 kita kena tolak 1. Okey, so apa yang berlaku seterusnya adalah okey, kita kena selesaikan. Jadi 3/8 darab dengan negatif 2. Okey, 2 dengan 8. Jadi atas ni jadi 1, bawah ni jadi 4. Maknanya kita akan dapat negatif 3/4. Darab dengan X kuasa negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. So tengok sekali lagi kat sini negatif 3 kan. Maka kita kena turunkan dia ke bawah. Okey. Apabila kita turunkan bawah, maka kita akan dapat negatif 3/4. Sini darab. Jadi 1/X kuasa positif 3. Sama, yang atas darab atas, bawah darab bawah. Maka kita akan dapat negatif 3 darab 1 dapat 3 dengan 4 darab X kuasa 3 jadi 4X kuasa 3. Selesai. Okey, so begitulah dia punya jawapan dia kan yang dia bagi. Negatif 3/4 X kuasa 3. Okey, itu contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk fahamkan bagaimanakah konsep pembezaan pada peringkat yang pertama ini. Okey, baik. Yang berikutnya, kita cuba tengok untuk contoh yang kelima ni. Okey, contoh kelima ni dia kata, cari F negatif 1. Okey, kat atas ni ada tanda koma kecil. Okey, ini adalah dari sudut penulisan. Okey, dari sudut penulisan, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat dari sudut penulisan. Okey, kalau kita bezakan Y terhadap X, maka kita akan dapat dy/dx. Kalau fungsi, fungsi bagi suatu lah fungsi X kan. Okey, fungsi X apabila kita bezakan, maka kita akan dapat F ada koma dekat atas X. Dia tak tulis macam ni. Dia tak tulis macam ni. Okey, macam yang ni kan, yang cikgu tunjuk ni, dia tak tulis macam ni. Kalau untuk fungsi. Okey, tapi cara penulisan untuk fungsi adalah kita akan tulis F ada koma X. Okey, F ada koma X.
Ini kalau untuk peringkat yang pertama. Kalau peringkat yang kedua, dia ada sambungan. Okay, kalau F ni dia akan sambung jadi F peringkat pertama, peringkat kedua. Dia akan ada dua. Kalau ada dua tu maknanya peringkat kedua. Kalau ada satu maknanya peringkat pertama. Lepas tu kita akan lihat lebih lanjut lah lepas ni. Okey, itu adalah dari segi penulisan. Okey, so dalam kes kita sekarang ni, apa yang dia kata? Cari pembezaan untuk fungsi f bagi nilai negatif 1. So, caranya adalah saya salin dulu soalan ke bawah ni sebab tak muat dekat atas ni kan. Penuh dah dengan soalan yang perbincangan kita. So, fx sama dengan 3/4 x kuasa 4. F x sama dengan 3/4 x kuasa 4. Soalan nak pembezaan. Jadi langkah satu kita mesti buat dia punya pembezaan terlebih dahulu. So kalau pembezaan untuk suatu fungsi, cara tulis dia macam ni. Kalau kata dia guna fungsi dia gx. So kalau dia cari pembezaan, jadi g ada tanda atas tu, x. Jadi orang akan faham. Itu maknanya kita buat pembezaan. So jawapan dia kita akan dapat 3/4 kekalkan 3/4 kekal. Jadi 4 bawa ke depan. So darab dengan 4. Kemudian darab dengan x 4 tolak 1. Dia punya kuasa tolak 1 kan? So kita akan dapat 3/4 darab 4 sama dengan 3 darab dengan x 4 tolak 1 jadi kuasa 3. So 3x kuasa 3. Soalan nak apa tadi? Nombor 1 soalan nak apa? Dia kata f. Kalau pembezaan. So kalau dia cakap tadi, di dalam sini nilainya negatif 1. So apa yang nilai negatif 1? X lah. So negatif 1. Maknanya nilai yang ada X ni digantikan dengan negatif 1. Maka kita akan dapat 3 in bracket. Negatif 1 kuasa 3. So jawapan dia adalah negatif 3. Baik. Berikutnya yang kedua, dia nak apa tadi? F 1/3. So sama juga F, pembezaan fungsi F ni, negatif 1/3. Negatif 1/3 ke 1/3 sahaja? 1/3 sahaja. So maknanya kat sini, kita akan dapat sama dengan 3 dalam kurungan 1/3 kuasa 3. So, kita akan dapat 3 in bracket. 1 kuasa 3 per dengan 3 kuasa 3. So kalau kita cari, kita akan dapat 3 per 1 kuasa 3 dapat 1 lah. 3 kuasa 3 kita dapat sama dengan 27. So dapat 27. Jadi, selesaikan 3 darab 1 dapat 3 bahagi dengan 27. Maka kita akan dapat 3/27 adalah bersamaan dengan 1/9. Maknanya jawapan dia adalah 1/9. Baik. Seterusnya kita tengok kalau soalan yang berikutnya ni, soalan B. Soalan B dia kata apa? Dia kata Y sama dengan Y. Mana ruang nak tulis ni? Yang sini. Y sama dengan apa? Y sama dengan mana? 9 sek 3x. 9. 9 punca kuasa 3x. Maknanya kalau dia nak dy dx tadi, kita kena buat dy dx dulu. Sebelum kita buat dy dx, cikgu dah pesan tadi, kalau kamu jumpa punca kuasa tukar ke dalam bentuk apa? Tukar ke dalam bentuk y sama dengan 9 tukar ke dalam bentuk indeks. Maknanya kalau punca kuasa 3, kita akan dapat 1/3. Jadi, bila dah dapat bentuk ini, barulah kita boleh cari dy per dengan dx. So, 9 kekal. 1/3. 1/3 bawa ke depan. Yang ini ni. Dia punya kuasa 1/3 tu bawa ke depan. Jadi, kita dapat 1/3.
seterusnya. Okey, seterusnya X salin sahaja. Okey, kemudian 1/3 tolak dengan 1. Maka kita akan dapat sama dengan, selesaikanlah. 9 darab 1/3 dapat 3 X. Okey, dan kuasa 1/3 tolak dengan 1. So kita akan dapat negatif 2/3. So kuasa negatif 2/3. Tadi saya bagi tahu kata apa? Kalau kuasa negatif, maka kita kena bawa turun ke bawah dia punya X tu. Jadi kita akan dapat 3. Turunkan ke bawah, kita akan dapat X kuasa 2/3. Okey. Bila dah dapat X kuasa 2/3, kat sini kita dapat ni ada negatif nampak kan? Okey, macam dia ni dia tak turunkan, tak ada masalah. Okey, sebab pengiraan kita belum tamat lagi pun. Okey, jadi kalau macam cikgu dah turunkan pun boleh, tidak ada masalah. Jadi soalan nak apa tadi? dy per dx tu apabila apa? Dia kata cari nilai dy per dx apabila x sama dengan 8. Maknanya apa kat sini? Okey, maknanya dia kata dy per dx apabila x kita adalah sama dengan 8. So gantikanlah. Jadi dy per dx sama dengan 3 per dengan in bracket 8 kuasa 2/3. So tekan kalkulator, kita akan dapat 3. 8 kuasa. 8 kuasa. Letak kurungan 2/3. Tutup kurungan sama dengan 4. Jadi kita akan dapat 3/4. Selesai. Boleh? Jadi itu adalah untuk pembezaan bagi terbitan yang pertama. Okey. Ni banyak lagi ni contoh Kita ada contoh 6. Seterusnya kita ada lagi tak? Ni contohnya habis dah kan untuk yang bahagian pertama ni sampai contoh 6. Okey. Yang contoh 6 ni kita bincang selepas ni. Sebab dekat sini contoh 6 ni dia akan menggunakan rule dah. Dia ada sedikit peraturan. Peraturan dalam pembezaan. Pembezaan. Maka yang ini kita kena fahamkan dia punya peraturan dia terlebih dahulu. So lepas kita dah faham dia punya aturan dia, and then barulah kita pergi kepada apa nama? Kita pergi kepada tengok untuk contoh 6. Bagaimana nak menyelesaikan. Baik. So untuk hari ini cukuplah dulu sampai situ. Dan untuk kukuhkan kita punya kefahaman, kita selesaikan latihan kendiri. Latihan kendiri cikgu ambil hari ni berapa hari bulan? 3 hari bulan 3 kan? Ke 3 hari bulan 3 2021. Soalan 1. Ambil soalan A dan soalan C. And then soalan 2 ambil soalan soalan 1 sahaja dulu. Soalan 1 sahaja dulu, setambah satu lagi soalan E. A, C dan E. Soalan 2 nanti dulu. Yang ini kita kena tengok kepada prinsip sikit. So, sebagai pengukuhan, kamu cuba selesaikan soalan 1, A, C dan E. 3 soalan sahaja. Baik. Sebelum kita berakhir, ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya supaya kita boleh bincangkan dalam masa yang ada, lebih kurang 5 minit ni. Ada apa-apa persoalan?